Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita akan buat perbincangan sikit sama-sama kita secara santai berkenaan dengan 5 kawaid fiqhiyah utama yang mana setiap perkara dinilai berdasarkan niat dan matlamatnya, al-umur bimaqasidiha. Keyakinan tidak hilang dengan keraguan. Al-yaqin la yazalu bisyak. Kesukaran membawa kemudahan, al-masyaqqah tajlibut taisir. Bahaya mesti dihapuskan, al-darar yuzal. Dan adat dijadikan hukum, al-adah muhakkamah. Itu 5 kawaid fiqhiyah yang utama yang mungkin kita sama-sama bincangkan pada kali ini. Kaedah asas kawaid fiqhiyah ni 5 kaedah asas. Satunya, setiap perkara dinilai berdasarkan niat. Yang ini pun berkaitan dengan kawaid fiqh yang saya sebutkan tadilah. Yang kedua, kaedah asas keyakinan tidak hilang dengan keraguan. Dan kaedah asas yang ketiga, kesukaran membawa kemudahan. Kaedah asas yang keempat, kemudaratan mesti dihilangkan atau dihapuskan. Dan kaedah asas yang kelima, adat sebagai sumber rujukan hukum. Al-umur bimaqasidiha yang bermaksud sesuatu perbuatan adalah berasaskan niat. Kaedah ini juga disebut sebagai al-qawaid al-khams al-kubra atau al-qawaid al-asasiyah. Ini bermaksud al-umur bimaqasidiha merupakan qawaid fiqhiyah yang paling utama lah, yang paling asas. Dan kaedah ini membawa maksud tiap-tiap perkara itu menurut tujuannya atau setiap perkara diambil kira berdasarkan niatnya. Oleh itu, amalan-amalan yang dilakukan oleh mukallaf bergantung kepada apa yang diniatkannya. Ini menunjukkan bahawasanya setiap perbuatan, tingkah laku yang seseorang itu lakukan adalah berdasarkan kepada niatnya, dan niatnya lah yang menentukan sama ada perbuatan tersebut baik ataupun tidak, ataupun perbuatan itu dikira sebagai ibadah, ataupun perbuatan itu hanyalah perkara yang sia-sia. Kaedah ini diambil berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang masyhur, yang mana Al-Imam An-Nawawi meletakkan hadis ini sebagai hadis yang pertama di dalam kitabnya Hadis 40. Matan hadis berbunyi, innamal a'malu binniyah wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yatazawwijuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Yang bermaksud, sesungguhnya setiap pekerjaan itu diambil kira berdasarkan niat. Dan sesungguhnya bagi setiap orang apa yang diniatkannya. Sesiapa yang berhijrah kerana Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kerana Allah dan Rasulnya. Dan sesiapa yang berhijrah kerana dunia yang ingin diperolehinya, atau berhijrah kerana wanita yang ingin dikahwininya, maka hijrahnya itu berdasarkan apa yang ia hijrahkannya. Riwayat Muslim. Hadis ini berlaku apabila Rasulullah dan para sahabat ingin berhijrah ke Madinah. Dan ada para sahabat di kalangan para sahabat yang berhijrah kerana wanita. Maka Nabi SAW menyebut hadis ini, dan ianya menjadi dalil kepada setiap perbuatan bergantung kepada niat yang ada pada seseorang itu. Okey. Al-umur iaitu lafaz umum yang merangkumi semua tindakan yang keluar dari seorang manusia, sama ada melakukan atau meninggalkan. Ia juga meliputi perbuatan, kata-kata ataupun niat. Oleh itu, setiap tindakan atau sesuatu yang keluar dari seseorang manusia adalah terikat dengan apa yang diniatkan untuk diberi ganjaran atau pembalasan.
So ianya berkaitanlah dengan maqasid qawaid fiqhiyah yang kita bincangkan yang pertama ini, al-umur bimaqasidiha. Niat dari sudut bahasa adalah maksud dan keinginan hati untuk melakukan sesuatu. Dari sudut syarak pula, maksudnya adalah berazam, yakni bertekad untuk melaksanakan ibadah semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah. Terdapat juga takrifan lain yang menghuraikan niat sebagai keinginan hati untuk menjalankan ibadah baik yang wajib atau yang sunnah dan keinginan terhadap sesuatu ketika itu atau untuk waktu yang akan datang. So boleh kita fahami niat ni dari segi bahasanya bermaksud keinginan hati untuk melakukan sesuatu. Dan dari sudut syaraknya pula, niat ini ia berazam untuk melaksanakan ibadah semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau kita niat kerana Allah, insya-Allah perbuatan kita itu dikira ibadat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, seterusnya Dr. Faris. Terima kasih kepada Encik Razi. Okey, saya akan sambung perbincangan pada hari ini, iaitu berkaitan dengan asas atau dalil al-umur bimaqasidiha, iaitu berkaitan dengan niat. Yang pertama, sumber daripada Al-Quran. Allah SWT menyebut dalam surah Al-Bayyinah, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ, yang bermaksud padahal mereka tidak diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan ibadat kepadanya, lagi tetap teguh di atas tauhid Allah SWT. Dan dalil yang kedua yang dipetik daripada surah Al-Imran, yang berbunyi, وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا, yang bermaksud dan setiap makhluk yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu dengan ketetapan ajal yang tertentu masanya yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dengan yang demikian, sesiapa yang menghendaki balasan dunia, kami berikan bahagiannya dari balasan dunia itu. Dan sesiapa yang menghendaki balasan akhirat, kami berikan bahagiannya dari balasan akhirat itu. Dan seterusnya, Encik Razi, slide seterusnya. Dan dalil daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Umar Al-Khattab, yang meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis ni seperti mana yang Encik Razi sudah bacakan tadi, dan terkandung juga dalam kitab Matan Arba'in, kitab hadis 40, yang ditulis oleh Imam Nawawi, yang berbunyi, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa ila rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yatazawwijuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Yang bermaksud, sesungguhnya setiap pekerjaan itu diambil kira berdasarkan niat, dan sesungguhnya bagi setiap orang yang diniatkannya. Sesiapa yang berhijrah kepada Allah, sesiapa yang berhijrah kerana Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu kerana Allah dan Rasulnya. Sesiapa yang berhijrah kerana dunia yang ingin diperolehnya, atau sesiapa yang berhijrah kerana wanita yang ingin dikahwininya, maka hijrahnya itu berdasarkan apa yang dihijrahkan. Dan hadis ini juga boleh dipetik dalam kitab Al-Wahyi Bab Wahyu dalam kitab Sahih Muslim. Antara hadis lain juga yang kita boleh dijadikan sebagai satu dalil berkaitan dengan al-umur bimaqasidiha, iaitu hadis daripada Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yang berbunyi, yub'atsun nas ala niyyatihim, yang bermaksud manusia akan dibangkitkan berdasarkan niatnya, sama ada niat itu baik atau buruk, yang menentukan amal ibadat seseorang. Dan antara hadis lain juga ialah hadis daripada Anas yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, yang berbunyi, la amala liman la niyatalah, yang bermaksud tidak dikira amalan sesiapa yang tidak berniat.
Seterusnya berkaitan dengan fasa pembentukan niat. Ada 5 fasa sebenarnya. Yang pertama kita panggil sebagai fasa hajis. Yang bermaksud lintasan yang timbul dalam hati, sama ada lintasan itu baik atau jahat, dan kemudian berlalu pergi, yakni hanya timbul dan tidak melekat di dalam hati, iaitu ia hanya lalu sepintas lalu sahaja. Fasa yang kedua kita panggil sebagai khatir, iaitu lintasan yang timbul dalam hati, sama ada lintasan itu baik atau jahat, dan kekal agak lama di dalam hati, tetapi tidak timbul sama ada mahu melakukannya ataupun tidak. Dan fasa ketiga adalah kita panggil sebagai hadisun nafs, iaitu lintasan yang timbul dalam hati, iaitu sama ada lintasan itu baik atau jahat, dan kekal lama, tetapi tidak boleh menentukan sama ada lebih berat kepada mahu melakukan atau sebaliknya. Dan fasa keempat kita panggil sebagai ham, iaitu lintasan yang timbul dalam hati, sama ada lintasan baik atau jahat, dan kekal lama dalam hati, lebih berat untuk melakukannya tetapi tidak melakukannya. Tahap ini dan 3 tahap sebelum ini, iaitu hadisun nafs, khatir dan hajis, tidak dikira oleh Allah SWT kerana tidak termasuk dalam daya dan upaya manusia menolakkannya. Dan fasa yang kelima iaitu fasa azam, iaitu berkaitan dengan lintasan yang timbul dalam hati, sama ada lintasan baik atau jahat, dan kekal lama dan membuat keputusan untuk melakukannya, dan kuat pula dorongannya, dan inilah lintasan hati yang dikira oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana pada tahap ini manusia sudah mampu berfikir dan mampu untuk menerima atau menolakkannya. Yang ini azam terbagi kepada 2 pula. Iaitu azam pertama kita panggil sebagai azam yang berkaitan dengan anggota badan, dan juga terbagi kepada 2 bahagian, iaitu yang berkaitan dengan qauli, ucapan, apabila dia berazam, dan kemudian dia ucapkan. Ini berkaitan dengan kata-kata. Dan azam yang kedua berkaitan dengan anggota badan ialah yang berkait dengan amali, iaitu perbuatan. Apabila ia berazam dan melakukannya dengan anggota tubuh badannya. Maksudnya kalau qauli, ucapan, amali, perbuatan. Dan azam kedua, azam yang berkaitan dengan hati, iaitu ia juga terbagi kepada 2 bahagian. Yang pertama, yang membawa kepada kekufuran seperti azam untuk menafikan keesaan Allah Subhanahu Wa Taala atau menafikan Allah sebagai Tuhan, maka orang yang berazam ini jadi kafir walaupun tidak mengucapkannya. Berhati, dia iktikad dalam hati bahawasanya Allah SWT itu tidak esa, dan menafikan Allah itu sebagai Tuhan. Begitu juga orang yang menafikan hukum-hukum Allah yang sudah, seperti menafikan kewajipan sembahyang 5 waktu atau menafikan adanya salat sunat rawatib dan sebagainya. Ini melibatkan akidah seseorang Muslim. Dan yang kedua berkaitan dengan hati adalah yang tidak membawa kepada kekufuran tetapi berdosa, dengki dan buruk sangka kepada orang lain, kagum dengan diri sendiri, maka ia juga termasuk dalam salah satu dosa. Jadi untuk kepentingan niat, Encik Azri Hisham ke? Ya kak. Okey, saya teruskan pembincangan ini dengan menyerahkan kepada Encik Azri Hisham. Okey. Terima kasih Dr. Faris. Seterusnya bagi kita memberikan lebih kefahaman mengenai qawaid fikih yang pertama ni ataupun magazine yang pertama ni, kita berbicara mengenai kepentingan niat. Jadi di sini fungsi niat itu sendiri. Mana kita kena tengok fungsi niat tu. Mana fungsi niat itulah yang akan membezakan antara ibadah ataupun dengan adat yang kebiasaan yang dibuat. Sebagai contohnya, menahan diri daripada makan. Kadang-kala kerana berpuasa dan kadang-kala dengan tujuan untuk menguruskan badan. Dan ni kita kena tengok apa niat dia sebenarnya. Dia menahan diri daripada makan tu. Sama ada dia tu berniat untuk berpuasa yang akan mendapat pahala, ataupun dia niat tu untuk sebagai adat kebiasaan untuk tujuan menguruskan badan. Contoh yang lainnya seperti kita mulakan harta sebagai sedekah ataupun rutin harian biasa. Ini yang fungsi yang bagi membezakan antara ibadah dengan adat yang kebiasaan. Seterusnya,
kepentingan niat juga dia membezakan status ibadah itu sendiri. Sama ada ibadah tu fardu ataupun wajib, sunat, qada ataupun tunai. Sebagaimana contoh dalam niat kita nak sembahyang atau nak solat, sama ada niat solat fardu ataupun niat solat sunat. Dan manakala dalam bentuk dalam berwuduk, mandi, solat dan puasa, ada kalanya ditunaikan dalam rangka menunaikan kewajipan. Yang ini fardu ataupun sunat. Sebagaimana tayammum, ada kalanya pula ditunaikan untuk membersihkan diri dari hadas ataupun jenabah. Maka niat dalam hal ini dapat menentukan status antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Maknanya kita kena niat tu spesifik lah. Maksudnya lebih kurang spesifik sama ada ibadah fardu, wajib, sunat, qada dan sebagainya lah. Yang seterusnya fungsi niat juga menentukan sah atau tidak perbuatan ibadah tertentu. Contohnya solat fardu niat solat sunat. Kita nak sembahyang fardu zuhur tapi kita niat solat sunat. Tu jadi lain dah. Untuk lebih kefahaman lagi contoh dia di sini, sebagai contoh seseorang yang ambil wuduk ataupun dia nak meratakan air keseluruhan tubuhnya. Perbuatan tersebut sama ada kita boleh tafsirkan untuk membersihkan tubuh yang kotor ataupun menyejukkan tubuhnya di kala panas matahari terik, ataupun kemungkinan juga kerana tujuan ibadah. Contoh yang lain lagi yang kita boleh bagi di sini, seseorang yang tidak menjamu makanan. Ini contoh nak beza sama ada dia puasa ataupun tidak. Seseorang yang tidak menjamu makanan sejak daripada pagi. Maknanya dia bangun pagi itu dia tak makan lagi. Dia ada dua kemungkinan. Sama ada dia tu tak makan atau sebab kerana untuk diet, atau tu untuk menjaga kesehatannya seperti sama ada telah diarahkan oleh doktor atau pengamal-pengamal perubatan untuk dia berpuasa, ataupun kemungkinan juga dia sedang berpuasa. Jadi contohlah niat yang kita buat tu membezakan, dapat memberi perbezaan apa benda yang kita buat berdasarkan niat yang kita niat dalam hati kita tu. Contohnya seorang masuk ke masjid dengan tujuan beristirahat. Ni dia masuk masjid, dia berehat jalan sama ada musafir ke ataupun dia kerja Grab, Food Panda ke. Bawa motor tengah hari panas. Jadi bila panas tu berhenti nak berehat di masjid. Harus hukumnya tapi tidak mendapat ganjaran pahala. Ini niat dia lah. Sebab dia masuk masjid tu dia niat nak berehat je. Kecuali jika dia masuk masjid, dia penat dah, dia masuk masjid juga, dia dia niat iktikaf dalam masjid. Ni dia akan dapat pahala. Walaupun pada asalnya mungkin dia masuk masjid nak berehat saja, tapi bila dia masuk tu dia penat dah bawa motor jauh, dah habis dah hantaran untuk tengah hari tu. Masuk masjid, niat asal nak berehat tapi dia masuk juga, dia pun beriktikaf juga. Dia akan mendapat pahala. Okey. Terus seorang yang menyerahkan sesuatu kepada seseorang, sama ada wang ataupun berupa makanan, sama ada dia memberikan sedekah atau hibah ataupun zakat, bergantung pada niat dia. Slide seterusnya Cik Razi. Ni. Yang ni kita tengok pula mengenai seseorang yang memerah anggur dengan niat membuat cuka. Ni dia niat sama ada dua lah, dia nak buat cuka ataupun dia nak buat arak. Kalau dia niat dia membuat cuka untuk makan, harus hukumnya. Tetapi jika dia berniat untuk membuat arak, hukumnya jatuh kepada haram. Untuk lebih bagi contoh lagi, kita bagi juga lagi contoh ini. Ini contoh sesiapa yang masuk tidur sedangkan dia berniat untuk bangun solat pada tengah malam. Mana dia masuk tidur tu, dia niat dalam hati, aku malam ni aku nak bangun solat tahajud. Solat taubat, sunat taubat dan sebagainya. Sunat witir lagi. Tapi mungkin pagi tu, tengah hari tu dia kerja penat sangat. Dia tak terlalu mengantuk dan dia tidak bangun, tidak tersedar pada malam tu. Dan tidak terjaga apabila sudah masuk subuh. Dan apabila dia terjaga selepas masuk waktu subuh, maknanya dia tak buatlah niat dia tadi tu, dia nak solat sunat, solat tahajud dan sebagainya, dia tak buat. Tapi dia masih mendapat pahala dan ditulis apa yang diniatkan itu. Okey. Seterusnya, seseorang yang sedang menyembelih binatang. Ini berkemungkinan untuk menikmati dagingnya. Ini memakan daging binatang tersebut
atau kemungkinan juga untuk tujuan lain. Okay, seterusnya, ni kita bagi pula contoh mengenai niat yang tidak diterima Allah. Niat dia baik tapi untuk amalan yang jahat. Ni niat ni baik. Ni contoh dia macam kita bagi sini contoh mencuri untuk membantu si miskin. Ni Robin Hood lah. Robin Hood kalau cerita-cerita ni kan, cerita Robin Hood maknanya dia pergi curi rumah orang kaya, buat balik harta rampasan, harta curian tu, dia sedekah untuk bantu orang miskin. Ni yang ni tidak diterima lah. Yang ni tidak diterima oleh Allah. Sebenarnya nak ceritanya matlamat tu tidak menghalalkan cara. Okay, niat yang jahat untuk amalan yang baik seperti menderma untuk mendapatkan perhatian orang. Ni tak boleh juga. Mendapatkan perhatian orang ramai ni riak. Cuma kita kata contohlah kita bagi kita ada duit lebih nak bagi derma dekat sekolah anak, ke rumah anak yatim. Tapi pada masa sama kita ada niat lain dia tu. Kita nak tunjuk bahawa kita ni dermawan. Tu tak baliklah. Jadi riak. Dan niat yang jahat untuk amalan yang jahat. Ni lagilah kan. Dah jelas-jelas dah niat nak buat jahat, niat nak minum arak dengan niat untuk mabuk dan berhibur. Dah tentu-tentulah memang tidak diterima Allah. Okey, seterusnya kita tengok pula dari segi aplikasi innamal a'malu binniyat ni dalam fiqh. Okey. Aplikasi yang pertama ni kita membunuh dengan tanpa niat. Berat juga ni. Di mana pembunuh bukanlah berniat untuk membunuh seseorang, tapi berlaku dalam keadaan tidak disengajakan. Dia tidak niat nak bunuh, dia lagi nak bercakap-cakap saja tapi terbunuh. Maka dia tidak akan dikenakan hukum qisas, iaitu hukum bunuh balas, tapi akan dikenakan diat. Contoh lainnya, jika suami yang melafazkan cerai kepada isterinya melalui lafaz kinayah, ianya memerlukan niat. Jika sebaliknya, talak tidak akan berlaku. Dan lain lagi contoh, apabila seseorang, contoh dalam aplikasi dalam fiqh ni lah, apabila seorang membeli anggur dengan tujuan atau niat untuk memakan atau menjual, maka hukumnya boleh. Tetapi apabila ia membeli dengan tujuan atau niat untuk menjadikan khamar atau menjual pada orang yang akan menjadikannya sebagai khamar, maka arak lah dia, maka hukumnya adalah haram. Okey, seterusnya aplikasi dalam fiqh lagi. Kita lagi ni mengenai seseorang, apabila seseorang menemukan di jalan mana sebuah dompet yang berisi sejumlah wang. Ni kita tengah jalan-jalan di, tak kira lah jalan dalam bandar ke, di kampung ke, mana-mana jalan lah. Misalkan jalan yang lurus ke, jalan yang bengkok ke, tak apa. Tapi dalam kita berjalan tu, kita jumpa duit. Jumpa wallet lah. Dompet wallet ni, ada duit dalam. Kita pun ambil. Tapi kita ambil tu dengan niat, kita nak cari tuan dia balik, kita nak pulangkan balik. Nak pulangkan balik kepada pemiliknya lah. Maka hal itu tidak mengganti jika dompet itu hilang tanpa sengaja. Maknanya dalam proses kita nak memulangkan balik dompet kepada tuan dia tu, dompet tu pula hilang dengan kita. Maka kita tidak perlu menggantilah. Pasalnya niat kita awal-awal tu, niat kita jumpa benda tu, kita nak hantar balik, nak pulang balik. Tapi jika kita ambil dompet tadi yang kita jumpa tu, kita ambil dengan niat kita nak. Kita nak dompet tu jadi hak milik kita. Maka ia dihukumkan sama dengan wasib. Ini orang yang merampas harta orang. Maka jika dompet itu hilang, maka dia harus menggantinya secara mutlak. Ni tak boleh lah. Maknanya kita jumpa beg duit, ambil dengan niat nak ambil kita balik. Bila kita hilang, jumpa tu kita kena ganti balik. Tu dia. Dan contoh lagi, apabila kita menabung di bank konvensional dengan tujuan atau niat untuk menyimpan wang kerana belum ada bank syariah di daerahnya. Ni kita ada niat molek dah, niat baiklah kitanya. Tapi disebabkan
dalam tempat kita duduk tu, di komuniti kita tu, di bandar kita tu, tidak ada bank yang mengamalkan syariah Islam, bank Islam, maka kita dibolehkan untuk menyimpan wang di bank konvensional kerana darurat. Akan tetapi jika kita menyimpan di bank konvensional tapi pada masa sama kita dengan niat untuk atau tujuan kita nak memperolehi bunga dari bank tu, kadar faedah bunga daripada bank tu, maka hukumnya adalah haram. Okay, seterusnya kita tengok pula aplikasi fiqh lagi dalam keuangan ni, dalam aplikasi dalam keuangan Islam. Ni ada kira-kira macam nak kata kira-kira tidak jugalah, kita cerita lagi. Ni mengenai Ali, contoh dia ni lah. Ali ada beli kawanan kambing dari Abu. Ali dan Abu lah kita nama standard daripada sekolah rendah dulu. Ali dan Abu, kalau buku teks kan, Ali, Abu, Akau, Kumari. Jadi Ali ada beli sekawan kambing, kambing ni daripada Abu, dan dia berkata pada Abu lah, saya membeli kambing ini daripada anda dengan harga 10,000. Akad ini sah walaupun pemikiran dia tidak menyebut satu kambing dengan satu. Akad dia tidak akan jadi sah apabila dia berkata saya membeli kambing hitam daripada anda untuk 1,000. Tetapi bila hasrat, bila sebenarnya dia nak beli keseluruhan kambing di kandang. Tengok niat dia tu lagu mana. Okay, next slide seterusnya Cik Razi. Dan ni nama moden sikit kita bagi. Najmi membenarkan Rizal menggunakan rumahnya sebagai wadiah yang al-damanah. Jadi jika Rizal menggunakan rumah tersebut sebagai amanah dari Najmi dan tidak meminta caj perkhidmatan itu, dia tidak bertanggungjawab bagi kerosakan jika ia berlaku. Tapi jika Rizal dicaskan caj perkhidmatan atau yuran al-ujrah, dia bertanggungjawab untuk kerosakan jika ia berlaku. Okey. Seterusnya. Ali telah memberi sejumlah wang kepada Abu. Jika wang itu bertujuan sebagai zakat, maka dianggap sebagai wajib untuk dirinya, untuk dirinya, dan Abu yang menerimanya tidak perlu untuk kembalikan wang itu kepadanya. Ni makna contoh ni, Ali bagi duit kepada Abu dengan niat dia zakat atau pendapatan dia, nak keluarkan zakat, dia bagi kepada Abu. Maka Abu tidak perlu mengembalikan wang balik kepada Ali. Kes yang sama juga, jika dia memberikan wang sebagai hibah atau sedekah, maka ia amat disyurkan Islam lah. Maknanya dia bagi hibah ataupun sedekah pun tak ada masalah. Maknanya Abu tak perlu kembalikan wang tu kepada Ali. Tetapi jika dia memberikan wang Ali tadi, dia bagi wang tadi kepada Abu sebagai pinjaman, makanya Abu akan kena mengganti balik wang tersebut dalam jumlah yang sama pada masa yang akan datang. Dia tengok niat dia tu lah. Kalau niat dia nak bagi zakat ataupun ni, makna Abu tak perlu bayar lah. Tapi kalau Ali tu niat dia bagi pinjaman, Abu kena bayar balik amount yang diberi pinjam oleh Ali. Secara kesimpulannya, kita boleh katakan bahawa setiap perbuatan mukallaf itu akan dikira berdasarkan niatnya. Yakni jika niatnya ke arah kebaikan, maka dia akan mendapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ganjaran pahala. Namun sebaliknya, jika niat dia tak betul, dia akan mendapat kemurkaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan niat juga merupakan salah satu alat pengukur bagi perbuatan seseorang mukallaf, sama ada dari segi ibadah, muamalat, munakahat ataupun jenayah. Sesuatu ibadat itu akan sempurna jika sesuatu perbuatan itu disertakan dengan niat. Alhamdulillah, dengan kesimpulan itu tadi, maka
berakhirlah pembentangan kumpulan kami. So dengan itu saya sudahilah dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.